Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sesi diskusi ilmiah. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mulakan satu kitab yang baru, iaitu kitab yang bertajuk Al-Bid'atu fil Mafhum Al-Islam Ad-Daqiq. Bid'ah pada kefahaman Islam yang mendalam, dikarang oleh Fadilatu Ad-Doktor Al-Syekh Abdul Malik Ibni Abdul Rahman As-Sa'di, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain, amin. Kitab ini tak terlalu tebal, dalam lebih kurang 250 muka surat begitu. Saya pernah habis baca kitab ni sekali, entah berapa tahun yang lalu, ketika mana di bumi Mesir lagi. Cumanya disebabkan isu bid'ah ni sering kali berulang, maka saya ambil keputusan untuk kita bacakan di media sosial, dan kita upload di YouTube, supaya kalau berbangkit isu yang sama, terus masyarakat kita boleh rujuk di sana lah, insya-Allah ta'ala. Kita terus masuk pada muqaddimah. Muqaddimatun fi ta'rifil bid'ah wa aqwalil ulama'i fiha. Muqaddimah pada membicarakan tentang ta'rif bid'ah dan juga pandangan-pandangan ulama di dalamnya ataupun tentang bid'ah. Kemudian mabahasul ijtihadi wal taqlidi wat tamyiz bainal bid'ah was sunnah. Perbahasan tentang ijtihad dan juga taklid, dan perbezaan antara bid'ah dan juga sunnah. Terus kita masuk ta'riful bid'ah. Pertama sekali nak bincang tentang pengertian bid'ah. Apakah itu bid'ah? As-su'alu ma hiya al-bid'atu wa hal hunaka bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'ah atau haqiqiyyatun wa idhafiyah. Jadi kitab ini berbentuk soal jawab. Jadi soalannya ialah, apa itu bid'ah? Adakah di sana ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan juga bid'ah yang buruk, ataupun bid'ah haqiqiyah dan juga bid'ah idhafiyah? Itu persoalan lah. Al-jawabu, jawapannya ialah al-bid'atu lughatan ihdatsu syai'in la nadhira lahu sabiqan. Al-Syekh memulakan dengan ta'rif bid'ah pada sudut bahasa. Bid'ah pada sudut bahasa ialah mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh pada waktu-waktu sebelum ini. Kita buat satu perkara yang perkara itu memang baru sungguh. Sebelum ni tak ada orang buat perkara tu. Qala Allah Ta'ala badi'us samawati wal ard ay khalaqahunna duna sabqi nadhirin laha. Allah Ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ard. Dia Allah badi'us samawat, iaitu satu zat yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dia guna perkataan badi', minal bid'ah. Fil istilah ihdatsu fi'lin aw i'tiqadin aw qawlin lam yarid bihi idhnun min asy-syari'i fi kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyas wa lam yadkhul tahta al-qawa'id wal mabadi' al-'ammah lil-islam aw ihdatsu ma yu'aridu dhalika wa yukhalifuhu. Pada sudut al-istilah pula ialah al-bid'ah bermakna mencipta ataupun mengadakan satu perbuatan ataupun satu kepercayaan, satu ucapan yang tidak datang keizinan daripada syarak. Tidak datang keizinan daripada syarak. Sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis ataupun ijma' atau qiyas. Tidak ada keizinan daripada syarak dalam 4 sumber utama tersebut. Dalam masa yang sama tidak
termasuk di bawah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang umum bagi Islam. Boleh? Jadi apa-apa perbuatan ataupun i'tiqad, kepercayaan ataupun ucapan yang tidak ada keizinan daripada syarak, sama ada daripada Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, dalam masa yang sama perkara tersebut tidak termasuk di bawah kaedah yang umum, maka itu dipanggil sebagai al-bid'ah. Wa ala hadha fa inna ayya hadathin yahduthu yunzaru fihi fa in dalla alayhi dalilun min kitabin aw sunnatin aw ijma'in aw qiyasin fa huwa mashru'. Wa in lam yadulla alayhi dalilun min masadir at-tashri' as-sabiqati nudhira aidan hal yadkhulu tahta qa'idatin min qawa'id al-islam wa umumiyyatihi aw la. فإن دخل تحتها فهو مشروع أيضا وليس بدعة وإن لم يدخل فهو بدعة وضلالة. Jadi kita faham setiap perkara yang berlaku, maka kita tengok kalau perkara tu ada dalil, ada petunjuk daripada Quran, daripada sunnah, ataupun daripada ijma' ataupun daripada qiyas, maka ianya disyariatkan. Kalau tidak ada dalil pula, tidak ada dalil daripada 4 sumber tadi, tidak ada dalil yang jelas, maka adakah terus bid'ah? Belum. Kita tengok dulu, adakah perbuatan tersebut ataupun pegangan tersebut ataupun ucapan tersebut termasuk di bawah mana-mana kaedah daripada kaedah-kaedah Islam yang umum. Kalau masuk, maka ianya masyru', disyariatkan. Kalau tidak, maka ianya bid'ah dan kesesatan. Boleh? وبهذا التعريف يمكننا أن نوفق بين النصوص المحذرة من الإحداث والناهية عن البدع مثل قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. Dengan takrif yang telah kita sebutkan, maka kita boleh gabungkan nas-nas yang melarang daripada kita buat satu perkara yang baru dan membuat perkara bid'ah, seperti mana Nabi sebut dalam sebuah hadis, hendaklah kamu mentaati pemimpin sekalipun pemimpin itu dilantik di kalangan hamba Habasyi, orang kulit gelap. Maknanya sekalipun asalnya hamba, kalau dilantik pemimpin kena taat. Sesungguhnya siapa yang hidup di kalangan kamu selepas ini, dia akan melihat perpecahan dan perbezaan yang sangat banyak, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin selepasku, dan gigitlah dengan gigi geraham sekuat-kuatnya, dan hendaklah kamu berhati-hati dengan setiap perkara yang baru, kerana setiap perkara yang baharu itu ialah kesesatan. Itu riwayat Abu Daud. Dalam riwayat yang lain disebut setiap kesesatan itu dalam neraka. Wa bainan nususi al-musawwighati lisanni as-sunanil hasanah wal muraghibati fiha مثل قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. Jadi daripada ta'rif tadi kita boleh gabungkan antara hadis tadi, hadis yang Nabi melarang kita buat perkara bid'ah, kerana setiap perkara bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan dalam api neraka. Kita boleh gabungkan hadis tu dan juga hadis-hadis yang menunjukkan benda baru tu molek. Contohnya apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang buat satu perkara yang comel, benda baru yang comel, maka dia akan dapat pahala, dan dia akan dapat pahala orang yang beramal akan amalan tersebut sampai hari kiamat. Barang siapa buat satu sunnah, satu tariqah, satu jalan, satu contoh yang buruk, maka dia dapat dosa, dan dia akan dapat dosa juga orang yang melaksanakan perbuatan tersebut sehingga hari kiamat. Kemudian Syekh sebut, wa idza ma nadharna ila hadha at-taqsim wajadna anna shiqqahu al-awwala يرغب في إحداث السنن الحسنة
لأنها من الإسلام وتقبله مبادئه وأن الشق الثاني يذم من يحدث سنة سيئة يترتب عليها الوزر والإثم فهي البدعة والضلالة المقصودة بالحديث الأول. Jadi kalau kita tengok pada pembahagian dalam hadis yang dibaca sebentar tadi, maka kita dapati pada rangkap pertama, iaitu masanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Pada rangkap yang pertama tersebut, Nabi mentagrib, menggesa, memberi saranan kepada kita untuk mengihdas atau mengadakan sunnah yang baik. Mengadakan makna asal tak ada, kemudian diadakan. Faham tak? Nabi suruh buat benda tu. Sebab apa? Sebab ianya termasuk di bawah agama Islam dan diterima oleh prinsip agama Islam. Tapi pada perenggan yang kedua ataupun rangkap yang kedua, iaitu wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang buat satu sunnah yang jahat ataupun mulakan sunnah yang jahat, maka dia dapat dosa, dan dosa orang yang buat perkara itu sampai hari kiamat. Jadi pada perenggan yang kedua ataupun asyikku tsani ini, syarak ataupun Nabi SAW mencela orang yang buat bid'ah. Malah Nabi sebut akan dapat dosa sampai hari kiamat kalau orang lain turut buat perkara yang sama. Jadi tengok dalam hadis-hadis yang telah dibacakan tadi daripada awal sampai sekarang, kita dapati ada hadis yang mencela bid'ah, iaitu perkara yang baru. Ada hadis yang memuji perkara yang baru. Jadi orang yang berakal, dia tak terus ambil satu hadis fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu ambil lepas tu dijaja seluruh alam. Tak. Malah dia tengok semua hadis yang berkaitan, maka dia fahami dan gabungkan hadis tersebut selagi mana mampu. Itu tariqah nak faham nas lah. Selagi mana mampu kita jamak, himpunkan. Kalau tak mampu, barulah kita pergi kepada proses tarjih. Tak boleh tarjih, maka kita tawakuf. Faham tak? Jadi kat sini cara kita nak faham hadis-hadis yang mendorong untuk kita buat bid'ah, satu lagi mencela kita buat bid'ah, ialah dengan kefahaman terhadap ta'arif yang telah kita bincangkan. Tak semua benda baru itu bid'ah selagi mana ada dalil yang umum. Nanti kita akan lebih terperinci insya-Allah. وهذا التعريف والتقسيم استمد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حيث أشار الحديث إلى أن الإحداث سيكون لا محالة لكنه ينقسم إلى إحداثين. Dan ta'arif ini dan pembahagian ini diambil, ta'arif yang kita sebut bid'ah ada dua. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Juga diambil daripada hadis Nabi yang menyebut barang siapa yang mencipta dalam urusan agama kita, agama kami, yang perkara tersebut tidak ada dalam agama Islam, maka ianya tertolak. Begitu juga dalam riwayat lain, barang siapa yang melaksanakan satu amalan yang bukan berada di bawah urusan agama kami, maka ianya tertolak. Jadi dalam hadis ini disebut oleh Maulana Syekh, hadis ini memberitahu al-ihdath itu nak akan berlaku. Perkara baru tu mesti berlaku. Cumanya dalam hadis ini juga menerangkan al-ihdath itu, melaksanakan benda baru itu terbahagi pada dua jenis. Pertama, ihdathun mardudun wa huwa ma yukhalifu ad-din akhadhan bi mantuqil hadis. Pertama, al-ihdath al-mardud, iaitu perkara baru yang tertolak, iaitu setiap perkara baru yang berbeza dan bercanggah dengan agama. Itu difahami daripada mantuqul hadis. Daripada hadis itu kita faham secara zahir begitu, setiap yang melanggar agama, maka ianya tertolak. Perkara baru itu tertolak. Yang kedua, kita ada ihdathun maqbul.
benda baru yang diterima. Wa huwa ma yuwafiquh, iaitu setiap perkara baru yang bertepatan dengan agama. Akhadhan bi mafhumil mukhalafah min al-hadis, kita ambil daripada mafhum mukhalafah min al-hadis. Dalam hadis tadi sebut apa? Barang siapa yang buat benda baru, yang benda tu tak termasuk di bawah agama kami, maka tertolak. Maka daripada situ kita faham, kalau benda baru tu termasuk di bawah agama kami, maka ianya diterima. Itu makna mafhumul mukhalafah. Iz mafhumul hadis man amila amalan alaihi amruna aw man ahdatha fi amrina hadha ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Wal muradu bil amri fi qawli amruna ad-din kulluh wa yastawi fihi al-ibadat wal muamalat. Jadi saya sebut setiap perkara yang baru, yang perkara tersebut ada dalil umum lah, bahasa mudahnya, daripada agama kita, maka ianya diterima, sama ada ibadat, muamalat dan sebagainya. Wal muradu bi lafzi sunnah, maksud sunnah dalam hadis tadi, man ahdatha, mana tadi? Hilang dah. Masanna sunnatan. Wal muradu bi lafzi sunnah at-tariqah, maksud sunnah dalam hadis man sanna sunnatan ila at-tariqah, jalan. Wa hiya aidan tashmalu al-ibadat wal muamalat, fa ayyu amalin yuhdathu muwafiqan lil qawa'id asy-syar'iyyah fa huwa sunnatun hasanah, wa ayyu amalin yuhdathu yatanafa ma'an nususi awil qawa'id syar'iyyah fahuwa bid'atun wa sunnatun sayyi'ah. Benda sama tu, teruskan. Waqad tabayyana mimma taqaddam anna taqsim al-bid'ah ila hasanatin wa sayyi'ah aw ila haqiqiyyah wa idafiyah kama qassamaha asy-Syatibi fi al-i'tisam, aw ila wajibatin wa mandubatin wa muharramatin wa makruhatin wa mubahatin kama qassamaha al-'Izz ibn Abd salam taqsimun lughawiyyun la ghair. Saya sebut telah difahami daripada apa yang telah lalu, sesungguhnya pembahagian bid'ah kepada baik dan buruk, ataupun kepada haqiqiyah dan juga idhafiyah, seperti mana dibahagikan oleh Imam Syatibi. Beliau membahagikan al-bid'ah ila haqiqiyah wa idhafiyah. Ataupun Imam Izzuddin Ibn Abd Salam membahagikan bid'ah kepada wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Maka itu disebut oleh Maulana Syekh sebagai taqsimul lughawi, pembahagian pada sudut bahasa. Pembahagian pada sudut bahasa. Jadi pembahagian pada sudut bahasa, bid'ah ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang haqiqiyah, ada yang idhafiyah. Ataupun kalau ikut al-Imam Al-Izz ibn Abd Salam, maka ianya terbagi kepada wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Boleh? Itu pembahagian pada sudut bahasa. Amma fi syara', adapun pada sudut syara', fa kullu ma khalafa al-mabadi' al-islamiyyah wal usul asy-syar'iyyah fa huwa bid'atun sayyi'ah. Setiap perkara yang berbeza dengan prinsip Islam dan juga asal kaedah syara', maka ianya bid'ah yang buruk. Wal muwafiqu laha, tapi perkara baru yang sepakat, yang disokong oleh prinsip Islam dan juga kaedah-kaedah syarak, maka itu tak dipanggil bid'ah, malah dipanggil minas sunan syar'iyyah, termasuk di bawah perkara yang dituntut oleh syarak. Gitu. Boleh. Jadi pembahagian ni Syekh Abdul Malik Sa'di sebut, pembahagian bid'ah kepada hasanah, sayyi'ah, ataupun haqiqiyah, idhafiyah, ataupun wajibah, mandubah, muharramah, makruhah, mubahah, itu pembahagian sudut bahasa. Pembahagian pada sudut syarak, bid'ah tu memang confirm sesat lah. Lepas tu yang benda baru yang masuk di bawah kaedah umum syarak tu, itu dipanggil sunnah, tak dipanggil bid'ah. Okay, selesai kat situ. Boleh? Nah, bismillah. Kemudian anwa'ul ibadat al-waridati 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenis-jenis ibadat yang datang daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam.
Tanqasimul ibadatul waridatu 'anil nabi alaihi salatu wassalam ila qismain. Ibadat yang datang daripada nabi ada dua bahagian. Pertama, al-qismul awwalu ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam muqayyada. Apa yang datang daripada nabi dalam keadaan diikat. Muqayyad, diikat dengan zaman, bizamanin, atau makan, dengan tempat, atau adat ataupun dengan bilangan, atau hay'ah, keadaan tertentu, halah muayyanah, keadaan tertentu. Fahadha yajibu an yu'adda kama warada duna ziyadatin aw naqsin aw taghyir. Jenis lagu ni wajib dilaksanakan sebagaimana ia datang, tanpa penambahan dan tanpa pengurangan dan tanpa pengubahan. Boleh? Faman ghayyara fihi bi khilafi ma warada fa huwa mubtadi'un. Barang siapa yang mengubah perkara tersebut berbeza dengan apa yang datang daripada Rasulullah, maka dia mubtadi', ahli bid'ah. Wa dzalika ka usulul ibadat. Contohnya ialah usul ibadat. Wa adadi rakaat, bilangan rakaat sembahyang, wa ayyamis siyam wa waqtih, hari-hari puasa, waktu-waktu yang ditutup puasa, wa manasikil hajj, tentang haji, manasik haji, wa maqadiriz zakah, miqdar zakat, wal amwal allati tajibu fiha zakah, harta-harta yang diwajibkan zakat, wal qadaya al muta'alliqati bil aqidah wa nahwi dhalik, dan qadiyah isu-isu yang berkait dengan akidah dan selain daripada itu. Perkara ni kalau kita ubah itu bid'ah. Zuhur buat 5, tak, haji buat dalam bulan Rabiul Awal contoh. Harta yang wajib zakat, kita ubah. Buku wajib zakat, Milo wajib zakat, tak, pen wajib zakat, pensel wajib zakat. Yang tu kita sebut bid'ah. Sebab apa? Ia datang daripada Nabi dalam keadaan memang diikat dengan zaman. Contoh manasikul haji tadi, waktu buat haji kan. Puasa Ramadan, dia nak ubah daripada Ramadan tukar jadi bulan Syawal, puasa sebulan. Itu bid'ah, sesat, finnar. Boleh? Itu yang pertama. Al-qismu tsani ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam bi amrin aw tawjihin aw targhibin aw wasiyah wa lam yuqayyad dhalika bi hay'atin aw zamanin aw makanin aw halin aw adadin wa lam yarid nahyun an fi'lihi fi waqtin min al-awqat. Jenis ibadat yang kedua yang datang daripada Nabi ialah apa-apa yang datang daripada Nabi berbentuk arahan ataupun saranan ataupun gesaan ataupun wasiat, dalam masa yang sama tidak diikat dengan keadaan tertentu, zaman tertentu, tidak diikat dengan waktu tertentu, hal keadaan tertentu, bilangan tertentu, tak ada. Tak diikat dengan perkara tersebut. Dalam masa yang sama tidak ada larangan daripada Nabi, daripada kita laksanakan perkara tu dalam waktu sekian, dalam waktu sekian. Boleh. Jadi sesuatu yang datang perintah ataupun saranan ataupun gesaan daripada Nabi, sedangkan perkara itu tidak diikat dengan keadaan tertentu, zaman tertentu, keadaan tempat tertentu, angka tertentu, dalam masa yang sama tidak dilarang oleh Nabi untuk kita laksanakan dalam waktu tertentu. Maka apa hukum dia? Fal muslimuna ahrarun fi ikhtiyaril waqti wal makani al mutanasibaini li fi'li. Maka orang Islam merdeka, bebas untuk dia pilih waktu dan tempat yang sesuai untuk dilaksanakan perbuatan tersebut. Wal hay'ah al-muqarinati lil fi'l, dan juga orang Islam tadi bebas untuk memilih keadaan yang sesuai untuk dia buat perkara tersebut. Tak, contoh mengaji, bergerak lagu ni ke, bergerak kanan kiri ke, ataupun berdiri ke, ikut lah. Ala an la yunsaba fi'lahu ila ala an la yunsaba fi'lahu ataupun yansiba huwa fi'lahu ala tilka al-hay'ah aw fi dhalika al-waqt aw al-makani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat dia tidak sandarkan perkara tersebut kepada Nabi. Faham tak? Bal fa'alahu istinadan ila al-idhn al-'am al-hasil min asy-syari' fi fi'li. Malah dia buat perkara tu dengan sandaran dia buat perkara tu kerana dapat izin yang umum daripada
syarak, daripada syarak. Contohlah kita baca contoh dia. Wa dzalika ka salatin nafl mutlaq. Contohnya solat sunat mutlak. Tak. Solat sunat mutlak ni datang daripada Nabi, gesaan untuk kita perbanyakkan solat. As-salatu khairu mawdu'. Sembahyang adalah sebaik-baik perkara. Dan Nabi tidak ikat mesti buat waktu ni, tak boleh buat tempat ni. Tak. Ataupun mesti buat di tempat ini, tak boleh buat di tempat tersebut, mesti buat waktu ni, tak boleh buat pada waktu tersebut. Nabi tak larang. Maka kita diberi pilihan nak buat bila-bila pun tak ada masalah. Tu nak buat pagi, petang, siang, malam boleh berlaku. Tapi kalau ada dalil yang melarang, contoh dalam waktu-waktu yang diharamkan, waktu tu tak boleh lah, tapi waktu lain boleh. Nak buat 2, nak buat 4, nak buat 8, nak buat 1000 rakaat pun tidak ada masalah. Wasaumin mutlaq, puasa mutlak. Puasa sunat mutlak. Nak puasa hari ni, esok, lusa, tu lah ikut lah. Wa zikri, zikir, wa qiraatil Quran, baca Quran, wa du'a, berdoa. Wa salati ala Nabi alaihi salatu wassalam, selawat kata Nabi alaihi salatu wassalam. Adakah mesti contoh selawat kata Nabi kan, kita nak baca lepas solat ataupun sebelum solat, ataupun kita nak pilih waktu tertentu sebelum tidur baca 10 kali setiap hari, boleh, tidak ada masalah. Sebab apa boleh? Pertama, Nabi suruh berselawat. Yang kedua, Nabi tak ikat selawat mesti dalam waktu ni, di tempat ini, tempat lain tak boleh. Nabi tak larang. Faham tak? Maka ketika itu kita merdeka nak buat bila-bila pun. Berbeza dengan solat mutlak tadi. Solat mutlak boleh juga buat bila-bila, di mana-mana, tapi ada waktu yang Nabi larang, tak boleh buat waktu tu. Boleh faham? Wa it'amit ta'am, bagi makanan. Adakah bila nak bagi makanan mesti bagi beras, mesti bagi gandum? Nabi tak ikat. Nabi gesa dan suruh kita buat kebaikan dengan memberi makan kepada fakir miskin. Dan Nabi tak wajibkan kita bagi jenis tertentu. Tidak ada larangan untuk kita bagi jenis yang Nabi bagi dulu. Tak. Jadi Nabi bagi benda lain, kita bagi benda lain, tidak ada masalah. Kita bagi burger pada budak-budak tahfiz ke, pada orang miskin ke. Tak, zaman Nabi mana ada burger? Tak, ada burger double, special ke? Tak ada. Tak ada masalah kita nak bagi. Wazabhi biqasdi sadaqah, sembelih dengan niat nak sedekah. Wa taqarrubi ila Allah, ataupun niat nak dekatkan diri kepada Allah bagi orang makan. Wa nahwi dzalika, dan selain daripada itu. Falau arada al-muslimu ilzama nafsi bi salatin nafilatin fi waqtin min al-awqati wa laysa waqta karahah. Tengok tu. Kalau seorang muslim nak melazimkan ke atas diri dia dengan sembahyang sunat pada waktu tertentu. Aku mesti solat pukul 10 pagi, 20 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Faham tak? Bid'ah, bukan bid'ah. Sebab apa? Pertama, Nabi suruh solat. Yang kedua, Nabi tak larang solat dalam waktu-waktu itu. Nabi tak ikat nak solat sunat mutlak mesti solat dalam waktu ini, jangan waktu ini, di tempat ini, jangan di tempat itu. Tak. Cumanya mengenai solat tu, macam kita sebut tadi, ada larangan daripada kita solat pada waktu karahah. Maka kita ambil hukum tu, larangan tu. Maka kita sebut kekal haram solat pada waktu karahah. Kan ra'i belaka tu hukum syarak. Betul? Berbeza dengan selawat. Selawat tidak ada larangan. Maka waktu karahah pun kita boleh selawat. Itu cara nak berta'amul dengan nas. Bukan dapat satu hadis jaja satu dunia, setiap benda baru tu bid'ah. Wa dawa ma'ala dhalik la yu'addu fi'luhu hadha bid'atan. Jadi dia melazimkan ke atas diri dia sembahyang 10 rakaat pada pukul 10 pagi setiap hari, maka itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Wa kadza law iltazama du'aan muayyanan fi waqtin muayyan. Begitu kalau dia melazimkan ke atas diri dia untuk apa? Berdoa pada waktu tertentu dengan doa tertentu. Tak ada isu. Au qira'at juz'in min al-Quran yawmiyan fi waqtin muayyan la yu'addu dhalika bid'ah. Itu budak tahfiz. Tak, nak ngulang supaya tak lupa. Jadi dia letak lepas setiap kali sembahyang setengah juzuk. Tadi sehari 5 kali sembahyang dan 2 juzuk setengah sehari ngulang. Adakah bid'ah? Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in tak buat. Tak. Sebab apa tak bid'ah? Pertama, sebab Nabi suruh kita perbuat amalan tersebut, perbanyakkan amalan mengaji tu. Yang kedua, Nabi tidak
tetapkan waktu dan tempat tertentu untuk mengaji tu. Dalam masa sama tidak ada larangan daripada kita mengaji di tempat ini, di waktu ini, tak ada. Maka kita boleh buat sesuka hati kita di mana-mana kita suka. Tak. Lepas tu tandas tak? Baca kat tandas apa semua. Bila ada larangan, kekal kita ra'i. Faham tak? Bila ada nas yang melarang, kekal kita ra'i. Maka kita sebut, kalau baca Quran ketika mana najis sedang keluar, hukumnya apa? Tak silap saya makruh. Kalau dalam tandas sahaja, bukan dalam keadaan kita sedang berak kencing, maka hukumnya khilaful aula, gitulah. Makna kekal kita ra'ikan nas-nas yang lain. Bukan kita kata boleh-boleh, tak. Faham tak? Okey. Wahakadha salatu ala nabi, wahakadha as-salatu ala nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga selawat kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma lam yansib thubutu bolak-bok sekali. Ma lam yansib thubuta dhalikal fi'li ila Rasulillah alaihi salatu wassalam. Selagi mana, ni penting juga ni. Untuk sahabat-sahabat suajar kita. Selagi mana tidak nisbahkan perkara tu kepada Nabi. Jadi kalau tak pasti Nabi buat dalam waktu tu, jangan sebut Nabi buat dalam waktu tu. Faham tak? Kita ngulang setiap kali sembahyang sejuzuk. Jangan kata sunnah Nabi buat, kalau tak tahu Nabi buat ataupun tidak. Walaupun boleh buat. Faham tu? Faham tak? Kita berzikir 100 kali sebelum solat, 100 kali lepas solat. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan? Contoh. Jadi benda tu boleh, tapi jangan nisbah pada Nabi. Kalau kamu tak yakin Nabi buat, nak nisbah pada Nabi ni mesti yakin benda tu Nabi buat. Kamu baca hadis, Nabi buat bagian, sebut ini sunnah Nabi buat. Tapi kalau tak, adakah bid'ah? Tengok. Kalau kena gaya tak bid'ah, tapi bukan sunnah. Bukan sunnah tu bukan maksud tak dapat pahala, tak. Bukan tu yang cara Nabi buat pada sudut asal dia, bukan. Walaupun tidak dilarang, walaupun dapat pahala kita baca subhanallah la ilaha illallah tu. Fa inna sabahu sara bid'atan. Kalau dia nisbahkan kepada Nabi, maka itu dinamakan bid'ah. Bukan kamu baca tu bid'ah. Kamu baca tu tak bid'ah. Baca Quran sejuzuk sebelum sembahyang, sejuzuk lepas sembahyang tu bukan bid'ah. Kamu nisbah kepada Nabi. Nabi buat lagu ni masa Nabi hidup. Mana dalil? Tu yang bid'ah tu, tak ada dalil. Li'annahu iftira'un wa kadhibun alaihi salatu wassalam. Kerana itu penipuan dan dusta ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Selesai kat situ. InsyaAllah kita baca sikit-sikit lah. Ni dah 2 muka surat. Okey, 4 muka surat. Boleh. Lepas ni kita baca an-naqsu wa ziyadah fi ma huddida syar'an. Mengurangkan dan menambah pada perkara yang telah ditentukan oleh syarak dalam ibadat. Contoh tawaf, syarak dah bagi tahu 7 kali. Kita rasa semangat hari tu nak buat 8, boleh ke tak? Ataupun rasa letih, kita nak buat 6, boleh ke tak? Itu akan dibincangkan pada sesi akan datang. Kitab boleh download PDF, ada, insyaAllah PDF pun ada, ataupun belilah kalau nak follow, ataupun dengar gitu je lah. Al-bid'atu fil mafhumil islamid daqiq. Banyak sangat lah karangan bab bid'ah ni. Dalam ni banyak sangat masalah-masalah yang berkait tentang fiqh, tentang, tapi isu yang sama dimainkan lah oleh sahabat-sahabat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.